الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله للعالمين كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وعنئم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih lagi dapat menyambung pengajian ataupun kuliah maghrib kita ini. Dan sebelum itu marilah sama-sama kita niat iktikaf dalam masjid ini. Nawaitu li'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, kita masih lagi menyambung kisah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Abu Darda radhiyallahu anhu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat lagi, pada minggu lepas kita menceritakan bagaimana Abu Darda radhiyallahu anhu ni merupakan seorang sahabat Nabi yang terakhir dalam kalangan Ansar yang memeluk Islam. Dilewat peluk Islam. Dan nama dia Uwaimir bin Malik al-Khazraji. Dan dia ni dulu penyembah berhala. Kemudian dia peluk Islam setelah daripada sahabat dia, iaitulah Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu memecahkan berhala di rumah Abu Darda. Dan Abu Darda ini, tuan-tuan sekalian, dia merupakan seorang tajir, peniaga. Dalam masa yang sama, bila dia peluk Islam, dia tidak boleh nak fokus di antara ibadah dan juga perniagaan dia. Maka dia meninggalkan perniagaan dia dan hanya menumpukan sepenuh masa kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjihad fi sabilillah. Yang mana dia tak nak dilalaikan dengan perniagaan dia. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Pemuda ataupun laki-laki yang mana tidak dilalaikan dengan perniagaan, dengan jual beli, daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, kita sambung sikit lagi berkenaan dengan cerita dia. Iaitulah wa fi khilafatil Faruq ridwanullahi alaihi arada min Abi Darda ay yaliya lahu amalan fi Syam fa aba fa asarra alaihi fa qala Abu Darda, pada zaman khilafah Al-Faruq, iaitulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni dia nak lantik Abu Darda ni menjadi seorang petugas di bumi Syam.
Maka Abu Darda ditolak. Umar nak lantik satu jawatan untuk dia bertugas di Syam. Abu Darda pada asalnya dia tak nak, tuan-tuan sekalian, jawatan ini. Fa asarra alaihi faqala Abu Darda. Maka akhir sekali Abu Darda mengatakan, bila mana Umar nak sungguh supaya Abu Darda ambil jawatan ini. Kata Abu Darda, "Idza radita minni," kalau muna aku pergi, an adhhaba ilaihim, untuk pergi kepada mereka ke bumi Syam, li'u'allimuhum kitab rabbihim, untuk aku mengajarkan kepada mereka kitab Allah Ta'ala, wa sunnata nabiyihim, dan mengajarkan sunnah Nabi, wa usalli bihim zahabtu, dan untuk aku bersemayang, usalli bihim, menjadi imam kepada mereka. Maka Abu Darda kata, kalau dengan tujuan ini aku terima jawatan ini. Maka Umar terima. Faradiya minhu Umar bidzalik. Umar terima. Umar nak sangatlah orang macam ni. Wa madha huwa ila Dimashq, dan pergilah Abu Darda ni, pergilah ke Dimashq. Falamma balaghaha, bila dia sampai di bumi Dimashq, bumi Syam, dia mendapati manusia yang berada di Syam, di Dimashq, di bandar Dimashq ini, qad uli'u bit-taraf, telah ditenggelamkan dengan kemewahan dunia. Wa ghamasu fin na'imi, mereka lemah dalam kenikmatan dunia. Fahalahu dhalik wada'an nas ila al-masjid. Maka Abu Darda bila tengok keadaan macam ni, dia bimbang. Dia datang di Dimashq, tuan-tuan sekalian, dia tengok keadaan manusia makin lama makin lupa Allah. Manusia makin lama makin mencari kehidupan, kenikmatan di atas dunia, sehingga melupakan akhirat yang kekal abadi. Maka Abu Darda, tuan-tuan sekalian, panggil semua orang. Abu Darda himpunkan semua manusia yang ada, pergi ke masjid, tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Tepat di masjid juga, kat mana pun. Abu Darda panggil manusia, orang ramai datang ke masjid. Maka orang ramai pun datang ke masjid. Maka dia mengatakan, fawaqafa fihim wa qala, dia berdiri mengatakan kepada penduduk Syam, ya ahla Dimashq, wahai penduduk Dimashq, antumul ikhwanu fid din, kamu semua ni saudara dalam agama. Wal jiranu fid dar, dan jiran di negeri ini. Wal ansaru 'ala al-a'da, dan kamu semua ni merupakan ansar, penolong-penolong Allah Subhanahu wa taala ke atas musuh-musuh Islam. Ya ahla Dimashq, wahai penduduk Dimashq, mallazi yamna'ukum min mawaddati, apakah yang menghalang kamu daripada kasih sayang atau kecintaan aku? Wal istijabati li nasihati, dan untuk menerima nasihat aku. Apa yang menghalang kamu terima nasihat aku ni? Wa ana la abtaghi minkum syai'a, aku tak nak sesuatu pun daripada kamu, sekeping pun aku tak mahu daripada kamu. Fa nasihati lakum, maka nasihat aku ni untuk kamu. Wa mu'nati ala ghairikum, dan nafkah aku bukan kamu yang tanggung. Maka Abu Darda meneruskan ucapan dia, mali ara ulama'akum yadhhabun, tidaklah aku melihat bagaimana
Para ulama kalian telah pergi, yadhhabuna, telah pergi. Yang mana telah mati, meninggalkan kamu. Ulama makin lama makin Allah Ta'ala cabut nyawa dia. Seorang demi seorang tuan-tuan guru, ulama, Allah Ta'ala tarik cabut nyawa tuan-tuan sekalian. Yang tinggal orang-orang yang jahil. Ini yang Nabi bimbang pada akhir zaman. Wa juhalakum la yata'allamun. Dan orang yang jahil di kalangan kamu ni tak nak belajar. Orang jahil di kalangan kamu ni tak nak belajar. Umur dah berapa tahun dah? 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun masih lagi tak nak belajar fardu ain. Masih lagi tak nak mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi tak nak memahami tentang syariat Islam. Tak nak belajar. Wa juhalakum la yata'allamun. Pelik tuan-tuan sekalian. Masyarakat kita pada hari ini, tuan-tuan tengok apa yang berlaku. Makin lama, makin ramai di kalangan masyarakat kita pada hari ini yang jahil, yang tak nak belajar. Walhal dalam keadaan kita pada hari ini Allah Ta'ala beri nikmat, macam-macam nikmat. Setiap masjid ada pengajian. Zaman media masa pula, tuan-tuan boleh cari maklumat-maklumat, boleh kaji, boleh baca, boleh belajar, boleh muzakarah, boleh cari ilmu, tapi tak nak cari ilmu. Sanggup pergi ke tempat-tempat yang lain, tapi masjid tak nak mari tuan-tuan sekalian mencari ilmu. Wa arakum qad aqbaltum ala ma takaffala lakum bihi Allahu azza wa jalla. Dan aku lihat kamu ni telah aqbaltum, telah apa ni, mengambil apa-apa yang telah Allah Ta'ala jamin pada kamu semua. Tuan-tuan sekalian, kita hidup di atas dunia ni, Allah Ta'ala beri rezeki insya-Allah. Telah ditetapkan rezeki kita masing-masing. Jangan bimbanglah tuan-tuan sekalian. Orang kafir pun Allah Ta'ala beri rezeki pada dia. Allah Ta'ala ni sayang dan kasih pada semua orang, pada hamba-hamba dia. Cuma tugas kita tuan-tuan sekalian, iaitulah melaksanakan apa yang telah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taraktum ma umirtum bihi. Dan kamu meninggalkan apa yang telah diperintahkan dengannya. Kamu tinggalkan Al-Quran, kamu tinggalkan sunnah, kamu tinggalkan kalam ulama, kamu tinggalkan nasihat-nasihat, kamu tinggalkan tazkirah, peringatan. Ma li arakum tajma'una ma lan ta'kulun. Aku dah tengok kamu semua ni tajma'una ma lan ta'kulun, menghimpunkan harta-harta yang mana kamu tak habis makan pun harta ni. Kamu duk himpunkan harta-harta banyak ni, kamu dah tak makan belakang harta kamu ni. Wa tabnuna ma la taskunun. Kamu nak bina rumah-rumah, sedangkan kamu nak duduk pun. Buat rumah, beli rumah. Tak duduk pun rumah tu tuan-tuan sekalian. Kita akan tinggalkan rumah tu juga satu hari nanti. Wa tu'ammiluna ma la tablughun. Dan kamu berangan-angan dengan cita-cita yang mana kamu takkan sampai. Dok berangan nak ni, berangan nak benda ni. Laqad jami'atil aqwamul lati qablakum wa ammalat. Sesungguhnya umat sebelum kamu ni, wa ammalat, yang mana berangan-angan macam kamu juga. Fama huwa illa qalilun. Tak lama kemudian hatta asbaha jam'uhum bura. Apa yang mereka kumpulkan itu menjadi hancur. Cuba tengok kaum sebelum ini.
Mereka sibuk mengumpulkan harta kekayaan. Apa yang berlaku? Hancur, tuan-tuan sekalian. Antaranya iaitulah Qarun. Qarun ni sampai sekarang pun orang nak cari lagi harta dia, harta Qarun. Kan? Pasal apa? Banyaknya harta dia. Sampai nak cari harta, orang kata harta Qarun. Qarun ni tuan-tuan sekalian, kena cerita panjang. Tapi nak cerita dia ni orang kaya. Sangat-sangat kaya. Kunci dia saja tu, berapa orang pikul, hamba pikul tuan-tuan sekalian. Ha ni. Kunci baru tu. Kunci gedung-gedung dia. Baru kunci. Kan? Kita tak suruh lah kunci kita berapa sangat. Sangat kunci kereta, kunci rumah, kunci kedai, adalah 3, 4, 5 kunci. Berasa sedap dah kita. Ni Qarun ni, ramai pikul ni, hamba-hamba pikul. Kunci dia tuan-tuan, yang berat pula tuan-tuan sekalian. Harta dia terlampau banyak. Apa yang jadi pada dia? Allah Ta'ala benamkan dalam tanah begitu je. Hancur habis harta dia tuan-tuan sekalian. Tak ada gunanya. Mengumpulkan harta kekayaan, mencari kehidupan dunia yang tidak berkekalan ini. Yang mana dikata wa amluhum ghurura, angan-angan mereka ni tipu daya. Wa buyutuhum qubura, dan rumah-rumah mereka menjadi kubur tuan-tuan sekalian. Hazihi Adun, inilah kaum Ad. Ya ahla Dimashq, ingat tak pada kaum Ad yang mana qad mala'atil arda malan wa walada. Kaum Ad ni tuan-tuan sekalian yang telah memenuhi dunia ni dengan harta dan anak-anak. Kaum Ad ni tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala hantar Nabi Hud alaihi salam. Wa ila adin akhahum huda. Kaum Ad ini, kata Ibnu Abbas, yang mana inna atwalahum kana mi'ata zira. Tinggi kaum Ad ni, orang kaum Ad ni tuan-tuan sekalian, 100 hasta tinggi dia. Tinggilah 100 hasta. Kan? Dan paling rendah wa aqsaruhum kana 60 zira'an. Hak paling rendah lah kita kata 60 hasta. Ni dia, 60 hasta paling rendah. Punya hebat kekuatan mereka, ketinggian fizikal, sampai Allah Ta'ala cerita dalam Quran bagaimana hebatnya kaum Ad ini. Mereka bina bangunan-bangunan yang tinggi. Iramazatil imad, Iram yang terletak di pantai Oman dekat Yaman Selatan. Zatil imad, mereka meninggikan bangunan-bangunan allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tak pernah dibina macam tu sebelum ni tuan-tuan sekalian. Ni hebat kaum Ad ni. Kita nak setakat bangunan alah rendah gini, tak boleh lawan lagi kaum Ad. Itu pun sombong dah tuan-tuan sekalian. Yang mana kaum Ad ni kekuatan badaniah dia sampai dia sombong dengan Allah Ta'ala. Man ashadda minna quwwah, siapa di kalangan kita yang paling kuat kekuatan, dia rasa dia hebat. Apa jadi pada kaum Ad tuan-tuan sekalian? Apa jadi pada kaum Ad yang mana Allah Ta'ala hantar kepada mereka ni? Allah Ta'ala hancurkan kaum Ad ini, Allah Ta'ala binasakan kaum Ad ini. Tak perlu Allah Ta'ala hantar berjuta-juta ataupun batalion tentera. Cukup Allah Ta'ala hantar kepada kaum Ad ini angin kencang je. Cukup angin kencang, hancur kaum Ad. Wa amma Adun fa'uhliku birihin sarsarin atiyah. Adapun kaum Ad, kami binasakan mereka dengan angin tiupan sarsar. Jenis rihin sarsar ni bahaya. Dalam Quran ni kalau diguna rih ni bahaya. Kalau riyah lain, riyah ni molek. Kalau rih bahaya. Bayangkan rihin sarsarin atiyah. Hancurkan mereka tuan-tuan sekalian berapa lama? Iaitulah 7 malam 8 hari tuan-tuan sekalian. Ini bukan pakej pelancongan tuan-tuan sekalian.
Ini bukan package pergi hotel 3 hari 4 malam, bukan. Ini Allah Ta'ala binasakan kaum Ad 7 malam 8 hari, 7 layalin wa 8 ayyam. Allahu Akbar. Terus menerus Allah Ta'ala hantar, tuan-tuan sekalian. Angin taufan ribut kencang tadi, tuan-tuan bayang habis, binasa bergelimpangan macam batang-batang kurma. Bayangkan padang pasir itu dengan tiupan angin kencang, tuan-tuan sekalian. Jadi padang pasir, Allahu Akbar, macam mana yang sangat luas, habis. Ini bagaimana Allah Ta'ala, mudah saja bagi Allah Ta'ala nak menghancurkan sesuatu kaum, tuan-tuan sekalian. Faman yashtari minni tarikah adin al-yawma bidirhamaini, kata Abu Darda, siapa dia pada hari ini yang nak beli tarikah peninggalan Ad dengan 2 dirham, siapa nak beli pada hari ini? Tuan-tuan sekalian, bila mana ahli Syam ataupun ahli Dimashq dia dengar nasihat daripada Abu Darda tadi, tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku? Faj'ala an-nasu yabkuna hatta sumi'a nashijuhum min kharijil masjid. Sampailah, tuan-tuan sekalian, manusia orang ramai tadi menangis, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan pernah tak menangis? Fikir harta kita yang banyak ni boleh bantu tak kita tu, tuan-tuan sekalian, di akhirat? Pernah tak kita sekali-kali kita menangis, bimbang, fikirkan bagaimana aku nak jawab depan Allah Ta'ala dengan harta kita ni? Tuan-tuan pernah fikir tak, tuan-tuan sekalian? Menangis mereka, tuan-tuan sekalian, dengar tangisan mereka. Min kharijil masjid, sampai keluar masjid. Allahu Akbar. Kita ni kurang menangis kita ni, hak banyak galak. Kan, banyak galak, banyak gegar. Cuba kita renung, tuan-tuan sekalian, fikir, muhasabah diri kita. Yang mana kita semua ni akan meninggalkan dunia ni. Jadi harta kita ni, banyak-banyak kita kumpul pun tak ada guna, melainkan harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, wa mundu zalikal yaum, semenjak daripada itu, tafiqa Abu Darda ya ummu majalisan nasi fi Dimashq. Abu Darda yang mana melakukan ataupun memberikan majlis-majlis ilmu di Dimashq, mengajar manusia. Wa yatufu bi aswaqihim, dan dia pergi ke pasar-pasar. Bukan hanya sahaja mengajar di masjid, bahkan dia pergi ke pasar-pasar, jalan ke pasar-pasar. Kenapa, tuan-tuan sekalian? Kerana pasar-pasar ni orang ramai. Masjid ni ada. Orang tula je tengok, tuan-tuan sekalian. Ni tak bilang. Ni 2-3 orang. Kalau lagi pasar, Allahu Akbar, penuh orang, tuan-tuan sekalian. Kan? Pergi Maiding, penuh kereta. Allah, banyak kereta. Cuba khabar-khabar mana tempat pasar dah ramai. Cuba khabar. Zaman kita ni Giant, begitulah, hypermarket, KTCC, penuh orang. Parking penuh. Allahu Akbar. Pasal apa? Ada jualan murah. Ni dia. Kita tengok masjid surau, berapa orang mari? Adalah Tok Imam, Tok Sia, ada berapa orang ni? Ni tuan-tuan sekalian. Sebab tu kena pergi ke pasar-pasar. Yang mana pergi ke sana berdakwah. Fayujibus sa'il, dan Abu Darda juga menunaikan hajat orang yang meminta. Wa yu'allimul jahil, dia mengajarkan orang yang jahil. Wa yunabbihul ghafil, dia memberikan peringatan bagi orang yang lalai. Mughtaniman kulla fursatin mustafidan min kulli munasabah. Supaya apa? Dia memanfaatkan setiap peluang yang dia ada, yang dia dapat ambil daripada setiap perkara yang munasabah ini. Ini dia Abu Darda. Satu hari, tuan-tuan sekalian, faha huwa dha yamurru bi jama'atin qad tajamharu ala rajulin
وجعلوا يضربونه ويشتمونه فأقبل عليهم وقال ما الخبر. Satu hari Abu Darda ni lalu jumpa dengan satu kumpulan pemuda-pemuda jamaah, yang mana mereka ni dok pukul kepada budak seorang ni, pemuda lain. Dok pukul, dok katak dia, dok hina dia, macam-macam, herdik dia. Abu Darda pergi tanya, mal khabar, apa benda yang berlaku ni? Maka pemuda-pemuda tu mengatakan, rajulun waqa'a fi dhanbin kabir. Dia kata, tuan guru ni, laki ni, budak ni, dia buat dosa besar. Sebab tu kami gomor dia. Lalu kata Abu Darda, ara'aitum, tidakkah kamu lihat kalau dia ni jatuh dalam telaga, afalam takunu tastakhrijunahu minhu, adakah kamu tolong keluarkan dia daripada telaga tadi, pergi tadi? Pemuda ni mengatakan apa? Bala, kami akan tolonglah. Maka kata Abu Darda, la tasubbuhu wa la tadribuhu, jangan caci, jangan maki dia, jangan pukul, jangan katak dia. Wa innama idhuhu wa basiruh, akan tetapi berikan peringatan pada dia, berikan kesedaran pada dia. Dan pujilah Allah Ta'ala yang menyelamatkan kamu daripada dosa yang dibuat. Syukur pada Allah Ta'ala. Maka pemuda-pemuda ni tanya Abu Darda, afala tubghiduhu? Abu Darda, tuan guru, takkan kamu tak marah pada dia? Dia buat dosa besar ni. Kata Abu Darda, innama ubghidu fi'lahu, aku marah pada perbuatan dia. Perbuatan dia buat dosa, tak aku marah. Fa idza tarakahu fahuwa akhi, akan tetapi jika dia tinggalkan perbuatan tadi, dia tinggalkan dosa yang dia buat tadi, maka dia saudara aku. Tuan-tuan sekalian, budak tadi, lelaki pemuda tadi, apa yang dia buat, dia menangis, tuan-tuan sekalian. Dia menangis. Dan dia mengiklankan taubat dia. Jadi tuan-tuan sekalian, nak bagi tahu bagaimana sedarnya dia tentang kesilapan yang dia buat. Dan nak cerita tuan-tuan sekalian, bagaimana pemuda ataupun kita panggil anak-anak muda zaman Nabi. Di antaranya Talhah bin Barra. Talhah ni tuan-tuan sekalian, satu hari bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh dia, dia kata, ya Rasulullah, murni bima ahbabta. Wahai Rasulullah, suruh aku apa yang kamu suka. La a'si laka amran, aku tidak akan derhaka pada kamu. Fadhaika lidzalik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ketawa. Nabi senyum. Dia kata, ya Rasulullah, aku buat saja apa benda. Sedangkan dia wahwa ghulam, dia masih lagi budak, tuan-tuan sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhab faqtul abak. Wahai budak, bunuh ayahmu. Wahai budak, bunuh ayahmu. Nabi suruh, Nabi kata gitu. Nabi nak uji dia, tuan-tuan sekalian. Fa kharaja muwalliyan liyaf'al, dia terus keluar, tuan-tuan sekalian. Terus keluar nak pergi bunuh ayah dia. Ayah dia kafir. Tuan-tuan tengok bagaimana kasihnya sahabat Nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pada hari ini sambut Maulid. Betul tak kita sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah sekadar kita lafaz di mulut kita sahaja, tanpa kita rasa dalam hati kita? Bagaimana iman kita, sayang kita, cinta kita, rindu kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita kasih pada Nabi, tuan-tuan sekalian, kita akan menangis bila membaca tentang sirah Nabi. Sebagaimana para sahabat Nabi ini, tuan-tuan sekalian,
Mereka sangat sedih bila mana teringat kepada Nabi SAW. Di antaranya Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal, tuan-tuan sekalian, bila mana Nabi wafat, dia tak sanggup nak duduk di Madinah. Dia nak azan, tuan-tuan sekalian, dia teringat ke Nabi. Dia bang sokmo. Dia sokmo panggil Nabi untuk menaikkan sembahyang. Bila Nabi wafat, tuan-tuan sekalian, dia minta dengan Abu Bakar nak berhijrah. Maka Abu Bakar kata, buat apa nak pergi mana? Nak pergi Syam. Nak berjihad di Syam. Lalu Abu Bakar kata, tak payahlah duduk sini lah, duduk Madinah. Maka kata Bilal, aku ni jadi hamba ni, mu bebaskan aku kerana mu ke kerana Allah Ta'ala? Lalu kata Abu Bakar, aku bebaskan kamu kerana Allah. Kalau kerana Allah, mu biarkanlah aku pergi, menunaikan kewajipan aku pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, Bilal pun pergi. Sebab tu Bilal ni mati di Syam. Dan lepas tu Bilal tak bang-bang dah, tuan-tuan sekalian. Dah azan dah lepas tu. Satu hari, tuan-tuan sekalian, Sayyidina Umar mari. Sayyidina Umar ni, kita akan cerita nanti, dia memang suka ziarah. Pergi tempat-tempat jajahan dia, tempat-tempat yang dia telah hantar para sahabat-sahabat tadi, dia pergi. Maka bila mana dia pergi ke satu tempat di Syam ni, tak ingat nama tempat tu apa, maka orang ramai pun bagi tahu kepada Umar, tolonglah suruh Bilal ni bang. Tolonglah suruh Bilal ni azan, wahai Umar. Kami lama nak dengar Bilal ni bang. Bilal tak ambuh, tuan-tuan sekalian. Tapi bila Umar suruh dia bang juga, pasal dia sahabat Nabi, yang dekat dengan Nabi SAW. Maka dia pun azan, tuan-tuan sekalian. Bila mana Bilal azan, tuan-tuan sekalian, bila dengar, manusia ni dengar bagaimana azan Bilal, yang mana Bilal ni memang orang tahu kalau dia azan, orang akan teringat zaman tu. Tuan-tuan bayang, semua manusia ketika itu yang dengar azan Bilal menangis, tuan-tuan sekalian, menangis. Kenapa teringatkan Nabi SAW? Tuan-tuan pernah tak menangis kerana Nabi? Cuba kita fikir, tuan-tuan sekalian, pernah tak kita menangis kerana Nabi, kerana Rasulullah? Kan? Batang pokok kurma, bila mana sahabat-sahabat buat mimbar, tuan-tuan sekalian. Satu hari Nabi khutbah, dengar suara budak menangis. Orang ramai pun pelik, siapa dia pula menangis masa ni? Bayi mana pula menangis? Macam dengar suara haninil jaza', suara budak ataupun suara unta yang menangis. Lalu Nabi turun mimbar, Nabi usap batang pokok kurma tadi, bekah yang tempat Nabi pernah khutbah dulu. Nabi usap dia, akhirnya dia berhenti menangis. Tuan-tuan, batang pokok kurma pun rindu pada Nabi, kasih pada Nabi, sayang pada Nabi, padahal dia tak dihisab oleh Allah. Tapi kita ni, tuan-tuan sekalian, yang ada Allah Ta'ala berikan akal, berikan Al-Quran, beri wahyu, beri panduan para ulama, takkanlah kita tak boleh menangis kerana Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan sekalian, satu hari, wa hadha syabun yuqbilu ala Abi Darda, ada seorang pemuda datang jumpa Abi Darda, wa yaqulu awsini ya sahib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabat Nabi, tolong berikan pada aku nasihat, wasiat. Fayaqulu ya bunayya uzkurillah fi sarra yadhkuruka fi darra. Abu Darda nasihat dia. Abu Darda kata, wahai anak, ingatlah Allah fi sarra, dalam keadaan kamu senang. Dalam keadaan kita senang, tuan-tuan sekalian, ingatlah Allah Ta'ala. Yadhkuruka fi darra, Allah Ta'ala akan ingat kita bila kita susah.
Ya bunai, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an wa la takun rabi'a fatahlak. Wahai anak, jadilah kamu orang yang alim. Kalau tak mampu jadi orang alim, jadilah orang yang belajar, muta'alliman. Tak mampu juga, mustami'an. Mari dengar, tak apa. Kan, tak boleh nak jadi alim. Oh, tua dah ustaz, dia kata, belajar pun susah juga. Kan? Mari dengar. Dengar pun tak apa dah, tuan-tuan sekalian. Cuma jangan jadi yang keempat, fatahlah, iaitulah tiga-tiga ni, mana apa, aliman pun tak, muta'aliman pun tidak, mustami'an pun tidak, maka orang ini akan binasa. Dalam satu riwayat yang lain, Nabi kata, yang mencintai, suka pada tiga-tiga ni. Jangan jadi yang kelima. Pak-pak tu dok belaka. Ni pesanan Abu Darda. Abu Darda ni di antara hadis dia kata apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Dia siapa orang mari jumpa dia daripada Madinah datang ke Syam, datang nak belajar hadis ni, tuan-tuan sekalian. Man salaka tariqan. Nak dengar Abu Darda riwayat hadis ni. Yang mana hujung hadis tu al ulama warasatul anbiya. Ulama lah pewaris para nabi. Almarhum Tok Guru Niazi kata, ulama ini fotostat para nabi. Mudah nak faham. Macam kita fotostat kertas kita kan, IC gitu, fotostat. Mana mirip. Lebih kurang macam tu. Gitu. Ulama ni diambil daripada nabi-nabi. Sebab itulah kita kena tengok bagaimana kehidupan ulama, tuan-tuan sekalian. Dan dipesan lagi, ya bunayya liyakunil masjidu baitak fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, wahai anak, jadikanlah masjid ni rumahmu. Jadikanlah masjid ni rumahmu, kata Abu Darda. Kerana aku dengar Nabi bersabda, al-masajidu baitu kulli taqiyyin. Masjid ni, tuan-tuan sekalian, Nabi kata, baitu kulli taqiyyin, merupakan rumah bagi orang-orang yang bertakwa pada Allah. Jangan kita belagak pula. Kita berasa kita takwa dah, sedangkan masjid pun tak pernah mari, tuan-tuan sekalian. Ni masjid ni Nabi kata baitu kulli taqiyyin. Masjid ni apa? Rumah bagi orang yang bertakwa pada Allah Taala. Dan Allah Taala memberikan jaminan, wa qad daminallahu azza wa jalla. Allah Taala beri jaminan, Allah Taala beri takaful. Yang mana perlindungan bagi orang yang menjadikan masjid ini sebagai rumah mereka. Antara ni Nabi sebut ar-rauha, dia akan dapat ketenangan. Mari masjid rasa tenang, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan pergi pasar, Allah kan. Bukan saya nak marah, pergi pasar pergilah. Ada hajat, tapi nak cerita ni lah tempat yang kita kena pergi, masjid ni. Tenang sungguh. Berasa bagaimana hati kita sedap duduk di masjid. Nabi sebut di antara mereka-mereka yang mendapat naungan di arasy kelak, iaitulah golongan-golongan di antaranya wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang mana menghabiskan masanya duduk beribadat pada Allah. Mari dengar semua, mari ngaji, mari nada. Dan juga warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, dan pemuda lelaki yang hati diterpaut dengan masjid. Maksudnya apa? Kalau dia balik rumah, dia teringat masjid. Kalau dia datang masjid, dia tak teringat dah rumah dia. Ni hak hati dia terpaut. Tak terasa nak balik rumah, tuan-tuan sekalian. Dah mari masjid, dah rasa nak balik rumah. Dia tunggu. Kan? Pasal apa? Hati dia terpaut dengan masjid, tuan-tuan sekalian. Yang kedua, Nabi kata mendapat rahmat, war-rahmah. Dan yang ketiga, wal jawaza ala sirat. Orang yang menjadikan rumah dia masjid, dia dapat melintasi sirat, titian sirat, ila ridwanillahi azza wa jalla. Kepada redha Allah subhanahu wa ta'ala. Terus dapat melintah pergi ke syurga, tuan-tuan sekalian. Ada ulama mengatakan sepatah kilat. Ni untung orang mari masjid. Yang menjadikan rumah dia masjid, dapat melepasi titian sirat dengan sepatah kilat, tuan-tuan sekalian. Wa haula'i jama'atun minasyubbani jalasu 'ala at-tariq yatahaddatsun. Dan pemuda-pemuda ni, dia ada jumpa juga pemuda-pemuda yang duduk di jalan-jalanan, yang bercakap dan melihat kepada orang yang lalu lalang,
Maka Abu Darda pun pergi jumpa mereka mengatakan, ya bani, wahai anak, sawma'atur rajulil muslim baituhu. Biara ataupun kita panggil apa, tempat lelaki yang Islam ini, rumah dia. Yakuffu fihi nafsahu wa basarahu. Dalam rumah dia boleh jaga diri dia dan pandangan dia. Wa iyyakum wal julusa fil aswaqi fa innahu yulhi wa yulghi. Awasilah daripada duduk di pasar-pasar, tengok orang lalu lalang jalan macam budak-budak kita pada hari ini. Duduk di jalan-jalan, tengok orang lalang, tengok orang puang, tengok ni, contohnya. Fa innahu yulhi wa yulghi. Kerana perkara itu lalai. Dan yulghi, sia-sia, tuan-tuan sekalian. Sebab itulah ni pesanan Abu Darda ni untuk orang-orang muda. Pasal apa? Dia suka duduk lepok, tuan-tuan sekalian. Habis masa je lepok tu. Baik datang ke masjid cari ilmu. Wa fi asna'i iqamati Abi Darda bi Dimashq, ketika mana Abu Darda duduk di Syam, di Dimashq, satu hari, tuan-tuan sekalian, ba'atha ilaihi wa ilaiha Muawiyah bin Abi Sufyan, dia datang, dia mari hantar, iaitulah dia nak mari meminang anak perempuan kepada Abu Darda. Darda ni anak perempuan, anak dia, untuk kahwinkan dengan Yazid. Fa'aba ayyuzawijaha lahu, maka Abu Darda tolak untuk mengawinkan anak dia Darda ni dengan Yazid. Wa ataha li syabin min ammatil muslimina radiya dinahu wa khuluqah, dan diberikan anak perempuan dia tadi pada seorang pemuda daripada kalangan orang Islam, yang orang biasa je lah, yang direda akan agama dan akhlaknya. Fasara zalika fin nas faj'alu yaqulun, jadi benda ni orang ramai pun tahu, maka mereka mengatakan, khataba Yazid bin Muawiyah bint Abi Darda faradau abuha. Yazid bin Muawiyah nak meminang anak Abu Darda, maka ayah dia tolak dan kahwinkan dia dengan seorang lelaki yang lain. Orang ramai pun tanya, apa buat gitu Abu Darda? Kan Yazid ni ada bayang anak Muawiyah, khalifah. Bila mari nak pinang anak dia, dia tolak. Orang ramai tanya kenapa, maka dia kata, innama taharraitu fima sana'tuhu salaha amri Darda. Hanya sahaja aku lakukan perkara ini kerana aku melihat kebaikan kepada Darda, anak perempuan aku. Orang tanya, apa? Wa kaifa? Maka dia kata, ma dhannukum bi Darda, apakah pandangan kamu tentang Darda, anak perempuan inilah, idza qama baina yadayha al-abidu yakhdimunaha, jika sekiranya ada hamba-hamba yang menjadi khadam dia, nak tu boleh, nak ni boleh, pelayan, layan belaka ke dia. Wa wajad nafsaha fi qusurin, dan dia mendapati dirinya duduk di istana, yakhtafu la'laluhal basar, yang mana kilauan yang sangat mengilau pandangan, mewah duduk di istana. Abu Darda tanya, lagu mana dia ni, hak asalnya aku didik lagu ni, tiba-tiba ada orang layang dia duduk istana pula jadi mewah. Abu Darda tanya, macam mana agama dia ketika itu? Ni Abu Darda bimbang semua, tuan-tuan sekalian. Aina yusbihu dinuha yauma idzin, macam mana agama dia ketika itu? Allahu akbar, tuan-tuan sekalian. Idza azamat ummati dunya naz'at minha haibatal Islam. Bila mana umat ini rasa besar dengan dunia, membesarkan dunia, naz'at minha haibatal Islam, Allah Ta'ala akan cabut daripada dia kehaibatan Islam. Ni Abu Darda bimbang, tuan-tuan sekalian. Abu Darda bimbang sangat perkara ni, dan para sahabat Nabi bimbang benda ni. Nabi kata, bila mana umat aku ni membesarkan dunia, naz'at minha haibatal Islam,
Allah Ta'ala akan cabut daripada tu kehebatan Islam. Jadi tuan-tuan sekalian, panjang cerita ni, saya ingat nak habis dah cerita malam ni. Dah tak sikit ya? Sikit lagi tuan-tuan sekalian. Wa fi khilali wujudi Abi Darda fi bilad Syam. Jadi ringkas cerita, bila mana Abu Darda duduk di Syam, satu hari Umar ni buat lawatan. Dia tinjau keadaan Abu Darda dan diziarah sahabat dia Abu Darda ni pada rumah dia pada waktu malam. Dia pun ketuk pintu, dia tengok pintu dak kunci. Dia pun masuk dalam keadaan rumah tu gelap, tak ada cahaya, tak ada lampu. Dia pun dengar Abu Darda, dia dengar suara Abu Darda, dan terus Abu Darda pun mempersilakan Sayyidina Umar masuk. Sahabat lama nak jumpa, masuk dalam rumah dia. Wa akhadha ar-rajulani yatafawadani al-ahadith. Maka mereka ni saling-saling tukar cerita. Sahabat lama tuan-tuan sekalian, Abu Darda dengan Umar. Dalam keadaan gelap ni, tak nampak kawan ni. Kawan ni cerita, gelap. Tuan-tuan sekalian bayang. Tak nampak Umar tak nampak Abu Darda, tapi cakap dalam gelap. Tuan-tuan bayang bagaimana hebatnya sahabat-sahabat Nabi ni. Fajassa Umar wasada Abi Darda, maka Umar ni dia pun raba-raba menyentuh wisada Abi Darda, bantal Abi Darda. Fa idza huwa bazda'atun. Dia pegang-pegang, ini macam kain alah. Duduk tunggangan. Allah, bantal dia kain alah, hak tunggangan tuan-tuan sekalian. Ni. Umar pun pegang katil Abu Darda ni. Fa idza huwa hasa, penuh batu. Ni. Katil penuh batu tuan-tuan sekalian. Wa jassadi sarahu. Umar pun pegang lagi selimut dia. Umar kata, nipis sangat kain ni, tak padang musim sejuk ni kalau setara ni. Tak mampu nak tahan musim sejuk. Maka kata Umar, rahimakallah, moga Allah telah merahmatimu. Alam uwassi' alaika, tidakkah aku berikan, luaskan pada kamu kesenangan? Alam ab'as ilaika, bukankah aku beri belanja padamu? Umar hantar sama tuan-tuan sekalian, allowance ni, gaji. Faqala lahu Abu Darda, kata Abu Darda, atadhkuru ya Umar, tidakkah kamu ingat ya Umar hadisan, satu hadis yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni dua-dua ni sahabat Nabi tuan-tuan sekalian. Umar tanya apa dia? Wahai Abu Darda, alam yakul, bukankah Nabi pernah sebut pada kita, liyakun balaghu ahadikum minad dunya kazadi rakibin, hendaklah seseorang itu mengambil keperluan dunia ni kazadi rakibin, seperti bekalan para penunggang, iaitulah para musafir. Ambil sekadar nak musafir je. Macam orang musafir lagu mana bawa, bukan bawa belaka, bawa sikit je. Umar kata, bala, ya. Famadha fa'alna ba'dahu ya Umar? Apa yang telah kami lakukan selepas daripada perginya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Umar? Tuan-tuan sekalian, nak tanya apa yang kita buat pada hari ini selepas daripada perginya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita tinggalkan sunnah Nabi. Banyak kita dah ikut sunnah Nabi. Kita leka lalai dalam memperjuangkan agama Islam. Kita lambat dalam mempertahankan umat Islam. Banyak benda kalau tuan-tuan sekalian kita fikir bagaimana para sahabat ni fikir. Sampai mereka ni, fabaka Umar wa baka Abu Darda. Umar menangis, Abu Darda menangis. Menangis tuan-tuan sekalian. Kenapa? Teringat ke hadis Nabi ni. Dia akan mari rasa teringat ke Nabi tu. Dia akan mari tuan-tuan sekalian. Pesanan Nabi yang sangat berharga. Wa mazala yatajawabani bil bukai hatta tala'a alaihim as-subuh. Dan mereka ni saling nangis sampailah subuh tuan-tuan sekalian. Dok menangis, Allahu Akbar. Ini sahabat Nabi. Dan terakhir tuan-tuan sekalian, bila mana Abu Darda ini dia di Dimash, dia dalam keadaan dia mengajar, mengingatkan manusia sampailah dia meninggal dunia, hatta atahul yaqin. Falamma marida al-maut, ketika mana dia nazak,
para sahabat pun masuk berjumpa dengan dia. Maka dia tanya, ya Abu Darda, ma tashtaki, apa yang kamu nak mengadu? Dia kata, dosa aku ni banyak dosa. Qalu wa ma tashtahi, dan benapa mu nak? Kalau kita tanya, nak apa? Nak makan sedap lah sebelum mati ni contoh. Abu Darda jawab apa? Afwa Rabbi, aku nak keampunan Tuhan aku. Waktu aku nak keampunan Tuhan. Summa qala liman haulah laqinuni, dipesan pada orang duduk dengan dia. Bacalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebutlah tu. Aku dah dengar waktu je. Dan para sahabat pun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebut sampailah fama zala yuraddiduha ulang sampai Abu Darda meninggal dunia. Tuan-tuan sekalian, bila mana Abu Darda meninggal dunia, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, satu hari sahabat Nabi Auf bin Malik Al-Ashja'i, dia bermimpi, dia melihat satu padang rumput yang sangat luas, yang mana ada kubah besar daripada kulit, fihi qubbatun azimatun min adam. Ada satu kubah yang besar daripada kulit, dan di sekeliling kubah tadi itu ada ternakan-ternakan yang tak pernah dia tengok macam tu. Banyak ternakan-ternakan. Maka Auf bin Malik Ashja'i ditanya, liman hadza, untuk siapa ni? Maka dikatakan pada Abdul Rahman Auf bin Malik bin Ashja'i, yang ini semua untuk Abdul Rahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Ini hak Abdul Rahman bin Auf. Tiba-tiba Abdul Rahman pun jenguk daripada kubah tadi. Dan Abdul Rahman mengatakan, wa qala lahu ya ibn Malik, wahai ibn Malik, hadza ma a'tana Allah azza wa jalla bil Quran. Ini apa yang Allah Taala berikan kepada kami dengan Quran. Hak ni Quran. Walau asyrafta ala hadhihi thaniyah, kalau mu jenguk sikit jalan ni, ditunjuk jalan, la ra'aita ma lam tara ainuka, kamu akan tengok benda apa yang kamu tak pernah tengok sebelum ini, dan kamu akan dengar benda apa yang kamu tak pernah dengar sebelum ini, dan kamu akan mendapati tidak akan terlintas di hati kamu sebelum ini. Kata Ibn Malik, waliman dzalika kulluhu ya Aba Muhammad, semua ni untuk siapa ya Aba Muhammad? Maka kata Abdurrahman ibn Auf, a'addallahu azza wa jalla, Allah Ta'ala sediakan kepada Abi Darda, li'annahu, kenapa? Kana yadfa'u anhu dunya, dia tolak dunia, birrahataini wassadr, dengan dua telapak tangannya dan dada dia. Maka Allah Ta'ala merahmati Abu Darda, tuan-tuan sekalian, dan mudah-mudahan kita dapat bersama-sama dengan para sahabat-sahabat Nabi dalam syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doa mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan Nabi SAW, yang mana kita semua ni rindu dan cinta dan kasih pada Nabi SAW. Maka di antara tanda kita kasih pada Nabi, kita ittiba', kita ikutlah benda yang Nabi suruh kita buat, dan kita sambung perjuangan Nabi SAW. Jadi apa yang baik datang daripada Allah, dan yang lemah datang dari hamba sendiri. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Fassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما من كرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. InsyaAllah sumbangan malam ini tuan sekalian untuk kurki. Barakallahu fi amwalikum.